Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid semua, hari ini kita akan pelajari bahagian ibadat. Tajuk pertama dalam bahagian ibadat ialah konsep ibadat dan jenis hukum. Okey, murid-murid boleh rujuk apa yang ustazah akan tunjukkan. Kita lihat dahulu maksud ibadat. Ibadat merupakan pengabdian diri hamba secara berterusan kepada penciptanya. Maksudnya, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita lihat maksud ibadat dari segi bahasa. Maksud ibadat dari segi bahasa. Okey, lihat. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah dari segi bahasa. Manakala maksud ibadat dari segi istilah pula ialah semua perkataan dan perbuatan zahir atau batin yang disukai dan diredai oleh Allah. Semua perkataan dan perbuatan kita yang disukai dan diredai oleh Allah, maka ia dikira sebagai ibadat. Itulah maksud ibadat. Saya harap murid-murid semua faham. Dan kita lihat apa tujuan kita manusia dicipta oleh Allah. Ini Allah telah terangkan di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, iaitu dan tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepadaku. Jadi kita manusia ni, tujuan Allah jadikan ialah semata-mata untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ibadat yang dilaksanakan dengan niat yang ikhlas akan diberi ganjaran pahala. Kalau kita lihat ibadat yang kita buat dengan niat yang ikhlas, maka kita dapat ganjaran pahala. Okey. Ibadat terbahagi kepada dua kategori. Okay, ada dua kategori ibadat, iaitu ibadat khusus dan juga ibadat umum. Okay. Kita lihat apa itu ibadat khusus dan juga apa itu ibadat umum. Okay. Ibadat khusus iaitu ibadat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dari segi cara, rukun dan syaratnya. Ini dikatakan ibadat khusus. Contohnya solat, puasa, zakat dan haji. Itu adalah ibadat khusus. Allah telah tetapkan. Okey, setiap hari kita buat ibadat yang khusus. Apa contoh ibadat khusus yang anak-anak telah buat? Okey, bagi contoh yang setiap hari. Nanti murid-murid beritahu ustazah. Okay. Yang kedua, ibadat umum. Ibadat umum ialah ibadat yang meliputi segala aspek kehidupan, sama ada yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama manusia atau dengan makhluk yang lain dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan itulah ibadat. Contoh yang diberi: makan, minum, berniaga dan bekerja. Okay, yang kita faham di sini, ibadat umum ialah semua perkara yang kita buat dalam hidup kita yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka ia dikira ibadat. Okay? Dan semua perbuatan kita ini akan mendapat pahala sekiranya kita niatkan kerana Allah. Semua perbuatan harus yang diniatkan kerana Allah akan mendapat pahala. Maksudnya perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, buat niat kerana Allah, maka dapat pahala. Contohnya makan. Makan kerana Allah. Mulakan makan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, maka akan dapat pahala. Murid-murid belajar. Belajar juga merupakan ibadat, iaitu ibadat umum. Niat kerana Allah, maka akan mendapat
pahala. Jadi semua ibadat ganjarannya adalah pahala. Yang penting niat ikhlas kerana Allah. Okey, itu tentang ibadat umum dan juga ibadat khusus. Ustazah harap murid-murid dapat bezakan antara ibadat umum dan ibadat khusus dalam kehidupan kita seharian. Okey, kita teruskan lagi tentang hukum. Jenis-jenis hukum. Okey, dalam kehidupan kita seharian, ulama telah membahagikan hukum kepada 5 jenis. Apa yang perbuatan kita lakukan itu ada hukumnya dan terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama hukum wajib, yang kedua hukum sunat, yang ketiga hukum harus, yang keempat hukum haram, dan yang kelima hukum makruh. Okay, kita lihat apa pengertian hukum wajib. Iaitu perkara yang wajib dilakukan. Jika dilakukan mendapat pahala. Jika ditinggalkan maka dia berdosa. Maksudnya wajib buat dapat pahala, tinggal berdosa. Itu wajib. Okey, yang kedua sunat. Okey, perkara sunat jika kita lakukan dapat pahala. Jika kita tinggalkan tidak berdosa. Itu adalah sunat. Buat dapat pahala, tinggalkan tidak berdosa. Tak dosa kalau tinggalkan perkara sunat, tapi buat dapat pahala. Okey. Yang ketiga harus. Apa itu harus? Harus murid-murid boleh pilih. Nak buat pun boleh, tak buat pun boleh. Kenapa? Kerana kalau kita tidak buat, maka dia tidak berdosa. Jika kita lakukan, maka dia pun tidak berdosa. Buat pun tidak berdosa. Buat boleh, tak buat pun boleh. Okey. Seterusnya ialah hukum haram. Hukum haram iaitu kita akan dapat pahala jika ditinggalkan. Maksudnya jangan buat. Kalau buat, kita akan berdosa jika dilakukan. Itu adalah hukum haram. Okey, makruh. Makruh dapat pahala jika ditinggalkan. Tak buat, dapat pahala jika tak buat. Jika buat, tidak berdosa. Itu makruh. Okey, kita lihat contoh-contoh setiap hukum. Okey, murid-murid boleh bagi contoh setiap hukum. Okey, contohnya wajib. Hukum wajib. Contoh hukum wajib. Okey, Ustazah bagi satu ialah okey. Solat. Tulis Rumi ya. Boleh baca tak? Boleh. Okey, selain daripada solat, yang wajib kita buat ialah puasa. Puasa bila? Puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga iaitu membayar zakat. Okey, zakat. Itu adalah di antara contoh hukum wajib. Dan banyak lagi contoh hukum wajib yang lain. Okey, mungkin murid-murid tahu. Okey. Yang kedua, contoh sunat. Apa perkara yang termasuk dalam kategori hukum sunat? Okey, Ustazah bagi contoh. Yang pertama, puasa. Puasa apa? Puasa sunat. Okey, ada puasa sunat. Contoh puasa sunat hari Isnin dan hari Khamis. Yang kedua, contoh perkara sunat ialah bersedekah. Ini adalah sunat. Apa lagi perkara sunat yang anak-anak boleh fikirkan? Okey, nanti anak-anak boleh lihat contoh-contoh, banyak contoh perkara sunat. Okey, ada lagi misalnya baca Quran. Baca Quran ialah sunat. Kalau baca dapat
pahala. Okey. Seterusnya, boleh ya? Seterusnya ialah hukum harus. Hukum harus, okey, iaitu yang sama ada kita boleh pilih. Nak buat pun boleh, tak buat pun boleh. Contoh yang harus ialah kita makan. Kalau kita tak makan, berdosa tak? Tak berdosa. Tak makan, lapar je lah kan? Okey, ataupun minum. Itu adalah hukum harus. Okey, selain daripada makan, minum, tidur boleh tidur. Ya, tidur juga hukumnya harus. Okey, makan, minum, okey, tidur. Apa lagi? Mandi. Okey, seterusnya ialah hukum haram. Perkara yang haram. Okey, bagi contoh. Saya bagi contoh perkara yang haram ialah minum. Minum apa? Minum air. Minum arak. Okey. Yang kedua, mencuri. Itu adalah hukum haram. Yang ketiga, berzina. Dan banyak lagi perkara-perkara lain yang hukumnya haram. Okey, Ustazah bagi contoh lain. Satu lagi, mendedahkan. Nak dedah apa ni? Mendedah aurat. Mendedah aurat haram. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah hukum makruh. Makruh, ingat. Kalau kita tinggalkan perkara makruh, dapat pahala. Kalau kita buat, tidak berdosa. Contoh perkara makruh, bercakap ketika berwuduk. Okey. Tengah ambil wuduk, cakap dengan kawan. Itu adalah makruh. Okey. Ataupun makan makanan yang menyebabkan bau mulut berbau busuk. Contoh, makan petai. Ni tulis Jawi pula. Boleh baca tak? Okey, insya-Allah boleh. Okey. Makan petai itu di antara perkara hukum makruh. Ataupun memakai pakaian yang baunya busuk. Makruh sebab orang lain bau busuk kat kita. Kan? Makruh. Tidak berdosa, tapi kalau kita tak buat, dapat pahala. Okey, itu adalah di antara hukum-hukum di dalam Islam. Okey, Ustazah harap semua murid faham tentang ibadat dan juga hukum. Okey, harus diingat semua perbuatan kita manusia sama ada buruk. Okey, semua perbuatan kita manusia sama ada buruk atau baik akan diberi ganjaran dan juga balasan. Perbuatan manusia sama ada buruk atau baik akan diberi ganjaran balasan yang setimpal. Ini telah dinyatakan dalam ayat 7 dan 8 surah Al-Zalzalah. Maksudnya dicatat dalam buku catatan amalan walaupun kecil. Kalau perkara baik, dapat pahala walaupun kecil. Kalau perkara buruk, dapat dosa walaupun kecil. Okey, jadi untuk tajuk ini, setakat ini dahulu. Dan Ustazah harap murid-murid faham. Dan sekiranya murid-murid ada buku teks ataupun telah download buku teks, okey, murid-murid boleh tengok muka surat 98 dan juga 99. Boleh cuba game ular itu. Okey, jawab soalan yang diberi. Naik tangga, turun tangga, telan ular. Macam mana tu? Okey. Dan seterusnya, selepas ini Ustazah akan bagi latihan dalam bentuk Google Form. Murid boleh jawab latihan tersebut. Sekian, terima kasih.